Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 16 November 2021. Baik perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian Sabah kembali naik dengan catatan 500 kes semalam iaitu bertambah 58 kes berbanding 442 kes hari sebelumnya. Tren turun naik kes dijangka berterusan untuk beberapa waktu dan kadar kebolehjangkitan COVID-19 bagi Sabah buat masa ini ialah 0.98. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata Kota Kinabalu kembali menjadi penyumbang terbanyak kes baharu iaitu 99 kes. Antara daerah lain yang mencatat pertambahan kes baharu, Tuaran, Penampang, Beaufort, Tenom dan Kuala Penyu. Lebih 98% daripada kes baharu adalah kes yang dianggap ringan iaitu kategori 1 dan kategori 2. Manakala hanya seorang pesakit dalam kategori 3, 3 pesakit dalam kategori 4 dan tiada pesakit dalam kategori 5. Sementara seramai 467 pesakit COVID-19 sembuh dan 8 kematian dilaporkan di 6 daerah. Datuk Masidi sekali lagi mengingatkan semua penduduk berusia 40 tahun ke atas untuk mendapatkan dos penggalak 6 bulan selepas dos kedua Pfizer dan 3 bulan selepas dos kedua Sinovac. Berdasarkan kajian Institut Kesihatan Malaysia menunjukkan dos penggalak meningkatkan perlindungan diri daripada jangkitan COVID-19. Baik saudara, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program RTK Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN merupakan antara inisiatif kerajaan menjaga kebajikan golongan terkesan akibat pandemik COVID-19. Ia turut berperanan memastikan kelangsungan dan kesejahteraan rakyat semasa pandemik. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berkata ia merupakan antara bukti kerajaan mendokong falsafah prihatin dan bertanggungjawab. Untuk negeri Sabah sebanyak 613 kawasan rukun tetangga yang terlibat dalam pengagihan RTCAS ini yang melibatkan seramai 26,000 orang penerima. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan bantuan bakul makanan RT Care dan sijil penghargaan kepada sukarelawan program mobilisasi vaksin komuniti di Pulau Banggi, Kudat. Datuk Syahilmi turut mengumumkan pemberian bantuan RM2,000 kepada setiap komuniti rukun tetangga di pulau tersebut serta menyampaikan skim bantuan bulanan kebajikan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA kepada penerima yang layak termasuk warga emas, orang kurang upaya dan anak yatim. Seramai 20 penduduk menerima bantuan bakul makanan daripada RTK manakala 30 orang daripada JPKA. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bersedia untuk menjadikan Sabah khususnya Keningau sebagai hub pengeluaran makanan menerusi penanaman nanas MD2 dan penternakan lembu pedaging. Ini kerana Keningau mempunyai tanah luas, subur dan cuaca sesuai untuk tanaman itu selain dilihat sesuai sebagai kawasan penternakan. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan MAFI, Datuk Badrul Hisham Muhammad berkata selain mengurangkan kebergantungan makanan import, usaha ini mampu meningkatkan ekonomi negara serta melahirkan lebih ramai usahawan tempatan. Lokasinya berdekatan dengan pasaran utama nenas, China, Hong Kong, Middle East dan lain-lainnya. Jadi potensi nenas itu sedang kita teroka dan kita akan menyelesaikan isu-isu struktural, isu-isu asas. Selepas isu ini selesai, maka Lembaga Pendesaran Nenas Malaysia tidak teragak-agak untuk masuk secara besar-besaran ke negeri ini dengan syarat kerajaan negeri bersedia membuka pintu kepada kita.
Beliau berkata demikian kepada media sempena program Jelajah Rezeki Tani di Kampung Skim, Pamalan dan Kampung Sondotan Baru, Keningau. Sempena program ini turut disampaikan bantuan jelajah tani dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA masing-masing bernilai lebih RM8,000 kepada 2 usahawan terpilih. Saya amat berterima kasih lah sebab dapat bantuan ini dan ialah berbesar hatilah dapat terpilih daripada dapat bantuan inilah. Dengan bantuan ini saya akan berusaha lah kasih besar saya punya ini produk. Saya terima bantuan hari ini daripada segi peralatan berniaga lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PAMA sama YB sudah membantu saya. Dengan ada bantuan ini saya akan meningkatkan lagi perniagaan saya. Sementara itu, Adun Liawan Datuk Anwar Banan Ayub berkata kerajaan negeri menyambut baik usaha Mafi ini dalam membantu lebih ramai rakyat berpendapatan rendah menceburi bidang keusahawanan pertanian dan penternakan sekaligus mengeluarkan mereka dari kepompong kemiskinan. Lembaga Koko Malaysia LKM memeterai Memorandum Perjanjian MOA bersama Universiti Malaysia Sabah UMS bagi mengukuhkan kerjasama penyelidikan dan pembangunan koko di Sabah. MOA itu ditandatangani Ketua Pengarah LKM Dr. Ramli Kasin dan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Hyun Hin di Kota Kinabalu. Bercakap kepada pemberita kemudiannya, Dr. Ramli berkata fokus utama perjanjian ini untuk membangunkan tanaman koko melalui penyelidikan. Sebenarnya kita mempunyai research funding yang telah kita usahakan begitu lama dan kita mempunyai kepakaran, kita mempunyai kemudahan yang ada. Kita nampak bahawa industri koko di Sabah ini sangat cerahlah. Kita yakin percaya kita boleh dapat mempertingkatkan lagi harga koko dengan meningkatnya harga kualiti. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Taufik berharap kerjasama ini dapat menghasilkan lebih banyak penyelidikan bagi meningkatkan kemahiran dalam kalangan warga UMS. Sehingga ini kita dapat menghasilkan beberapa pelajar, sekurang-kurangnya 5 pelajar telah pun dihasilkan daripada UMS dan ada lagi beberapa pelajar yang sedang penyelidik LKM sendiri sedang menjalankan penyelidikan di UMS sendiri. Sebanyak 31 kes daftar lewat sijil lahir warga negara dibicarakan menerusi program Mahkamah Bergerak kawasan luar bandar Anjuran Mahkamah Bergerak Kota Kinabalu di Kampung Marak-Parak, Kota Marudu semalam. Ia bagi menyelesaikan kes daftar lewat kelahiran penduduk kampung itu yang mencatat kes daftar lewat tertinggi di Kota Marudu. Ketika ditemui dalam program tersebut, pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Nixon Kennedy Kumbong berkata perbicaraan melibatkan mengambil keterangan saksi-saksi kes daftar lewat untuk proses kelulusan sebelum diberi surat perintah mahkamah bagi membolehkan pemohon mendapat sijil lahir daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Sementara itu, menurut Pegawai Daerah Kota Marudu, Alexander Yong, faktor tempat tinggal yang jauh menyumbang kepada kes daftar lewat selain faktor kewangan dan tahap kesedaran rendah penduduk mengenai kepentingan pendaftaran dokumen pengenalan. 80% kes pendaftaran lewat adalah penduduk di kawasan pendalaman. Mereka mengharap JPN untuk memasuki kampung-kampung pendalaman, namun program tersebut berhenti ketika pandemik COVID-19 menyebabkan kes pendaftaran lewat semakin meningkat. Dalam pada itu, Pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan Merangkap Adun Tandek, Hendrus Anding turut mengingatkan penduduk setempat khususnya ibu bapa agar mendaftar kelahiran anak mereka secepat mungkin. Penduduk di kawasan Kota Marudu, Tandek khususnya yang berada di pendalaman supaya lebih peka untuk mendaftarkan anak mereka dalam tempoh 42 hari. Itulah yang disarankan. Bagi penduduk kampung, inisiatif ini sangat memudahkan urusan mereka. Saya sangat bersyukur karena program ini dilaksanakan di Merak-Parak, memudahkan para penduduk di kampung Merak-Parak dan memudahkan pengurusan. Memang sangat bangga lah sebab ada bagi peluang yang begini bermakna dan kami harap juga pada hari ini setiap pengurusan dapat selesai.
Pembesaran tanah perkuburan Islam di Batu 11 Sandakan melibatkan keluasan 0.89 hektar mula dilaksana hari ini. Seperti yang disuarakan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika lawatan ke tanah perkuburan itu 6 Oktober lalu. Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Muiz Malai Ali Malai Ahmad berkata ia melibatkan pembukaan 2 lot tanah perkuburan yang mampu memuatkan 500 hingga 600 jenazah. Menurutnya, ketika ini lot sedia ada di kawasan berkeluasan 3.2 hektar sudah dipenuhi kira-kira 2,000 jenazah sekaligus tidak dapat menampung pengubumian sekiranya berlaku kematian. Dalam 2 lot ini akan lebih menampung sementara kita membuka lagi tanah perkuburan di sini yang saya dipahamkan ada 63 ekar keluasannya. Hari ini juga saya sempat berbincang dengan Pegawai Tadbir Agama Jahin, Ustaz Romzi, dan beliau akan memastikan kerja-kerja untuk membesarkan taman ini dilaksanakan. Beliau ditemui RTM ketika tinjauan ke tanah perkuburan Islam Batu 11 Sandakan. Tambahnya tanah perkuburan dengan keluasan keseluruhan 26.3 hektar berkenaan akan diperluas secara berperingkat memandangkan terdapat beberapa kawasan berbukit. Tanah perkuburan ini dibuka sejak 2010 dan sehingga kini 3.2 hektar daripadanya telah dinaik taraf sebagai kawasan pengebumian jenazah dari sekitar Sandakan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain Sandakan akan menyarankan pembubaran jawatankuasa masjid serta surau di daerah itu yang bermasalah atau lemah dalam pengurusan institusi berkenaan. Ia bagi membolehkan pelantikan jawatankuasa baharu yang lebih berintegriti dan cekap. Sehubungan itu, Pegawai Tadbir Agama Jahin Sandakan Romzi Abdul Rahman mengingatkan semua kepimpinan masjid serta surau menjalankan tugas secara telus dan amanah, terutama melibatkan pengurusan kewangan. Setiap keluaran wang itu tidaklah boleh dikeluarkan oleh pengurusi masjid sesuka hati. Mereka harus membuat satu masyuarah jawatan kuasa masjid atas persetujuan. Barulah boleh mengeluarkan kewangan. Romzi ditemui RTM selepas menghadiri penyampaian mock cek bernilai RM30,000 kepada Surau An-Nur Kampung Sentosa Jaya Batu 3 Sandakan. Jelas beliau, secara keseluruhan pengurusan pentadbiran jawatankuasa lebih 100 masjid dan surau di Sandakan adalah baik bagaimanapun pemantauan dilaksana secara berterusan bagi mengenal pasti pengurusan yang lemah. Baik saudara, sekian dulu berita pagi Sabah kali ini. Terus patuhi SOP elak penularan jangkitan COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.